Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, apa khabar anak-anak tahun kelas 6 dinamik? Okey, berjumpa kita lagi dalam kelas maya bersama cikgu kelas TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk tahun 6. Hari ini 16 Februari 2021 iaitu hari Selasa. Okey, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita TMK pada minggu ini. Kita sambung tajuk minggu lepas. Kita masih lagi di unit 1 iaitu pengaturcaraan. Okey. Untuk standard kandungan minggu ini masih lagi 1.0 memahami pengaturcaraan. Standard pembelajaran cikgu ambil satu saja iaitu 1.3 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan harian. Objektif pengajaran kita hari ini, pada akhir pengajaran murid dapat membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan seharian. Okey, kalau nak gunakan bahasa mudahnya, sedar tak sedar, kita punya aktiviti harian kita ni sebenarnya ada, kita boleh kaitkan dengan satu set arahan. Okey, satu aktiviti, satu set arahan. Nanti kita akan kupas lebih lanjut nanti ya. Okey, hari ini kita akan tengok dalam buku teks TMK muka surat 9 dan juga muka surat 10. Okay, jadi sebelum kita mulakan seperti biasalah, cikgu harap buku teks ni ada bersama pelajar supaya senang nanti pelajar hendak membuat rujukan. Okey, unit 1 pengaturcaraan 1.3 set arahan bagi aktiviti harian. Semua ni dalam buku teks pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Okey, apa yang berlaku dalam gambar ni? Okey, Nadia dan Nicole sedang belajar membuat kuih apam dengan merujuk buku resepi. Okey, maksudnya aktiviti mereka ini adalah untuk belajar membuat kuih apam. Jadi kata kunci dia di sini adalah membuat kuih apam dengan merujuk buku resepi. Maksudnya kita akan kaitkan aktiviti membuat kuih apam ni dengan set arahan. Okey. Okey. Ini adalah resepi kuih apam yang ada di dalam buku resepi itu. Okey, kita akan cuba tengok apakah dia punya bahan-bahan. Okay, untuk membuat kuih apam ini, bahan-bahan yang kita perlukan 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan air suam, 1 camca besar serbuk penaik. Dan cara memasak dia, itulah campurkan campurkan telur dan gula. Okey, kacau adunan tersebut sehingga kembang, kemudian ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang berlainan. Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan, kemudian masukkan air, gaul adunan hingga sebati. Lepas itu kukus adunan hingga masak. Okey, itu adalah resepi dia. Resepi ini dia akan ada bahan, akan ada cara memasak. Okey, itulah bahan dan cara untuk memasak kuih apam. Okey. Di sebelah kanan ini pula adalah set arahan untuk memasak kuih apam. Di sini pelajar tengok apa beza resepi dengan set arahan. Okey, kita baca dulu. Set arahan untuk memasak kuih apam. Okey, masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Kacau adunan sehingga kembang. Ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. Ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Masukkan air, gaul adunan hingga sebati. Kukus adunan hingga masak. Okey, itu adalah set arahan untuk memasak kuih apam.
Okey, berdasarkan dua situasi ni, resepi dengan searahan ni, apakah berkaitan antara searahan bagi aktiviti harian dengan atur cara komputer? Okey, ini yang kita nak cuba siasat. Apa kaitan dia aktiviti yang kita ubah ini dengan searahan komputer? Okey, yang ni pelajar kena fokus betul-betul sebab ini kita kena faham konsep dia ni. Okey, pengatur cara komputer ni adalah seperti menulis resepi. Cuba tengok resepi kuih apam. Itulah sebenarnya pengatur caraan komputer. Siapa yang buat? Programmer. Tengok di sini. Okey, tengok detail dia. Ada bahan dia, apa yang diperlukan dan ada cara memasak. Ini contoh lah. Jadi, resepi ni boleh dikaitkan dengan pengatur caraan komputer. Jadi, ini pula apa dia? Okay, langkah-langkah memasak ini semua ni. Okay, langkah-langkah memasak mewakili atur cara. Inilah dia. Atur cara ni dengan searahan benda yang sama. Searahan atur cara ini dia. Okay, atur cara ni biasa kita akan ada urutan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan urutan dia tu dia kena step by step. Dia tak boleh terus nombor 1 masukkan 3 biji telur, lepas tu kita tu nak langkau ke nombor 4 ayat 2 cawangan, tak boleh. Kita mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah atur cara. Dia macam programming dah. Diibaratkan ini searahan yang kita nak masukkan ke dalam komputer benam di dalam sebuah mesin. Katakanlah kita ada robot manusia. Kita nak setkan dia untuk buat kuih apam ni. Okey. Kita nak guna yang mana? Kita akan masukkan inilah. Ini dia. Inilah searahan dia buat dalam bentuk coding apa semua. Dia buat. Lepas tu masukkan searahan ini, masukkan ke dalam komputer benam dan robot kita sedia untuk digunakan. Tekan switch, dia akan buat step by step. Sini sampai habis. Itu nak bagi faham lah kaitan atur cara dengan aktiviti harian. Dia memang ada kaitan. Okey. Cuba tengok buku surat 10. Ini aktiviti yang kita kena buat. Ada dua, dalam buku tu ada dua aktiviti permainan tradisional. Kita ambil satu saja, iaitu permainan perigi beracun. Ini kalau orang kampung biasa dia orang tahu ni cara nak main ni. Kalau orang bandar tak pastilah pula. Okey, kita cuba nak bina satu searahan untuk permainan tradisional ini. Kita nak buat searahan. Katalah kita ada robot, kita nak arahkan robot-robot kita ni untuk bermain permainan perigi tu. Kita lah pengatur cara, kita lah programmingnya. So kita nak buat searahan dia. Jadi ini adalah contoh searahan yang boleh kita tulis untuk memastikan mesin kita berfungsi dengan baik. Okey. Ada 5 langkah yang kita nak buat. Yang pertama, buat beberapa kumpulan kecil mengandungi 6 pemain. Lepas itu, langkah kedua, setiap pemain membuat bulatan sambil memegang tangan. Yang ketiga, setiap pemain cuba menarik antara satu sama lain dalam bulatan. Langkah keempat, pemain-pemain cuba mengelak daripada terpicak atau termasuk dalam gelung rotan ataupun bulatan tu. Dan langkah terakhir yang kelima, sesiapa yang terpicak atau terjatuh ke dalam bulatan dikira mati dan dikeluarkan dari kumpulan. Okey, itu contoh searahan untuk permainan tradisional ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengatur cara komputer, macam kita belajar minggu lepas, atur cara adalah searahan untuk kita mengarahkan sesuatu mesin ataupun perkakasan itu untuk melakukan tugas dia. Contoh, kita cuba ingat balik mesin basuh. Bagaimana mesin basuh itu boleh berfungsi? Sebab ada set arahan. Dan ini adalah contoh searahan. Ini nak bagi faham lah. Tapi kalau komputer ni dia akan dalam bentuk coding. Dia ada kod dia.
Dia akan bagi arahan dalam bentuk kod. Ini nak bagi pelajar faham. Okey. Arahan inilah yang akan membuat sesuatu mesin itu ataupun peranti itu berfungsi. Apabila kita menekan switch, inilah dia. Dia memang agak, nak kata bukan complicated juga sebenarnya. Kena faham konsep tu. Okey, itulah bagaimana pengaturcaraan berfungsi. Okey ya. Ini sebagai tambahan. Okey, contoh aktiviti harian lain yang boleh dikaitkan dengan set arahan. Okey, kita ambil contoh paling mudah. Kita nak masak Maggi. Maggi kari ke yang guna air panas, nak guna air panas tu, apa kita nak buat? Okey, apa set arahan dia? Okey, mula-mula ambilkan mangkuk, okey, masukkan Maggi. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, tutup mangkuk dengan pinggan ke apa. Okey, tunggu sehingga 2 minit. Okey, langkah seterusnya, sampailah kita makan Maggi tu. Itu contoh arahan mudah. Gosok gigi. Okey, apa arahan dia? Mula-mula, okey, ambil bersih gigi, basuh bersih gigi. Langkah kedua, ambil ubat gigi, sapu dekat bersih gigi. Langkah ketiga, gosok gigi atas ke bawah. Keempat, berkumur. Kelima, bersihkan berus gigi. Contoh dia. Okay, memandu kenderaan. Okey, apa dia? Set arahan dia. Yang pertama, buka pintu. Yang kedua, duduk. Yang ketiga, masukkan kunci ke dalam apa kita panggil tu, tempat nak start tu. Langkah seterusnya, hidupkan enjin dan seterusnya. Mengisi petrol. Okey, apa set arahan? Matikan enjin kenderaan, buka pintu, pergi di kaunter, bayar di kaunter, baru kita boleh isi minyak. Okey. Yang paling senang, solat. Daripada lafaz niat sampailah ke salam. Ada dia punya flow dia, arahan dia. Itulah contoh set arahan. Nak bagi pelajar faham. Kita pun ada set arahan yang kita lakukan setiap hari. Kita nak kaitkan dengan arahan komputer. Macam itulah komputer tu berfungsi. Kenapa mesin basuh tu berfungsi? Kenapa aircon kita berfungsi? Kenapa kita punya jam tangan kita berfungsi? Jam digital. Kerana ada set arahan yang telah ditetapkan di dalam peranti tersebut. Set arahan untuk satu aktiviti. Kalau jam tu fungsi dia jam je. Kalau mesin basuh hanya untuk basuh baju. Okey. Kita set arahan ni kita simpan di mana? Akan disimpan di dalam komputer benam. Dan komputer benam ni ialah otak komputer ataupun sesuatu peranti ataupun perkakasan tersebut. Okey, boleh ya? Itulah perkaitan antara aktiviti harian kita dengan set arahan. Okey, seterusnya. Okey, untuk minggu ni simple aja. Cikgu cuma nak pelajar buat latihan dalam muka surat 8 sebenarnya. Betul, buku teks muka surat 8. Okey, hanya perlu menyusun langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey, arahan dia lengkapkan catat alih yang menunjukkan langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan mesin basuh dengan menggunakan jawapan yang betul. Okey, jawapan dia semua kat sini je. Jadi boleh tengok buku teks. Kalau tak jelas, boleh tengok buku teks. Okey, jawapan dia ada satu, mencuci pakaian, tamatkan masuhan, masukkan sabuk pencuci ke dalam mesin basuh, anggarkan masa cucian dan yang diambil. Jadi sisilah mana yang sesuai. So pelajar kena lukis semua ni dalam buku. Buku mana? Buku tulis. TMK, buku pendek. Buku pendek. Bukan buku panjang. Bukan buku panjang, buku pendek je. Okay, jadi buat betul-betul. Pastikan kotak ni sama panjang. Sama panjang pula. Sama besar. Okay, dan dia anak panah dia mesti macam ni. Dia rasa macam peta alih. Bukan cetak alih ni. Peta alih ni. Okay, dia macam ni. Ikut je. Sampai sini. Okay, jadi isikan ruangan ini dengan jawapan yang betul. Okay, inilah contoh set arahan bagi mesin basuh. Okay. Kalau masih ingat, dalam slide video yang sebelum ni pun ada cikgu tulis dia punya set arahan dia. Okay, jelas ah? Okay, itu latihan kita untuk minggu ini.
Okey, Alhamdulillah selesai sudah untuk unit 1 pengaturcaraan. Kita akan sambung lagi minggu depan untuk lebih memahami tentang tajuk pengaturcaraan. Ingat aktiviti harian kita ni memang boleh dikaitkan dengan searah komputer. Macam contoh solat kan. Memang kita ada step by step. Dan searah ni memang dia tak boleh kita nak ikut suka hati nak ubah. Contoh sembahyang, niat. Lepas tu nak buat apa, tak nak sujud. Dia ada dia punya step by step. Jadi searah pun sama juga. Okey, jadi insya-Allah terima kasih kerana memberikan kerjasama dan kita jumpa lagi di dalam kelas maya yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.